Ada peribahasa Melayu yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang bermaksud kita mesti ikut pada adat ataupun peraturan dekat sesuatu tempat yang kita pergi tu. Especially bila kita pergi masuk dekat tempat orang, kita tak bolehlah nak suka-suka bawa budaya ataupun perangai kita yang kadang-kadang ni tak berapa nak semerah sangat pun. Sometimes tu apa yang kita buat dekat tempat orang tu, mungkin kita rasa benda tu normal, tapi dekat negara orang tak normal pun. Contohnya kita pergi baling telur, kita pergi baling tepung dekat member kita sebab hari tu adalah hari birthday dia. Itu kita buat dekat tempat kita, okey je. Tapi anda kata kalau kita buat dekat tempat orang, kita pergi travel, lepas tu kita pergi buat dekat negara orang kan, bila orang tu nampak kau buat macam gitu, habis kau kena maki, babe. Sebab apa kena maki? Telur dengan tepung tu adalah makanan, guys. Respect sikit makanan. Ramai lagi orang dekat luar sana tu yang tak dapat makanan, tapi kau boleh pula senang-senang pergi baling telur, pergi baling tepung tu dekat member-member kau sebab hari tu adalah birthday dia. Lepas tu tepung dengan telur tu just membazir macam gitu je, guys. Benda ni pun dulu Carol ada buat juga. Budak-budak lagi kita tak boleh fikir lah. Jadi anda kata kalau korang dah dengar macam gini, kalau korang baru plan nak buat tu, jangan buatlah. Benda tu makanan, guys. Okey, kita sambung. Kisah yang Carol nak sampaikan dekat korang ni adalah berkenaan dengan seorang pelancong daripada Amerika Syarikat yang di mana dia ni boleh pula pergi buat perangai dekat negara orang, guys. Masalahnya, negara yang dia nak pergi buat hal tu bukannya negara yang biasa-biasa, man. Korea Utara, man. Kalau Korea Selatan tu kita boleh dengar lagi tau. Tapi ni Korea Utara, man. Satu dunia dah tahu Korea Utara tu macam mana. Kalau kau pun, kau nak ke pergi Korea Utara? Kalau akulah, memang tak nak pergi sana. Dia bukannya buat benda yang teruk-teruk sangat pun. Dia tak bunuh orang, dia tak rompak orang, dia tak ada buat yang bukan-bukan lah, senang cerita. Dia just buat benda yang tersangat kecil je, guys. Orang kata tu benda ni biasanya budak-budak yang selalu buat tau. Tapi itulah disebabkan benda kecil tu juga akhirnya mengundang padah, guys. Tanpa buang masa korang semua, jom kita gerak sekarang. Watak utama dalam kisah ni adalah berkenaan dengan seorang lelaki yang berketurunan Yahudi bernama Otto Frederick Warmbier ataupun lebih dikenali sebagai Otto Warmbier. Dia dilahirkan pada 12 Disember 1994 dekat Cincinnati, Ohio di Amerika Syarikat, dan dia mendapatkan pendidikan tinggi dekat University Virginia yang di mana dia mengambil jurusan major dalam perdagangan dan ekonomi, dan dia ada membuat perancangan untuk sambung program pengajian dia dekat sebuah universiti di Hong Kong. Otto ni dikatakan sebagai seorang yang sangat minat dengan kepelbagaian budaya, which is disebabkan minat dia yang mendalam tu, dia banyaklah pergi melawat beberapa negara yang lain, contohnya macam negara Tanah Haram Israel, Cuba, Ecuador dan beberapa negara Eropah yang lain, guys. So secara kesimpulannya, dia ni memang dah pergi banyak negara sebab nak tengok budaya orang luar tu macam mana tau. Dia tersangat-sangat minat dengan benda-benda yang macam gitu, guys. Kan tadi Carol ada cakap yang dia ada plan nak sambung pengajian dia dekat Hong Kong kan. Jadi sekarang ni Otto ni dia berjaya tau untuk sambung pengajian dia dekat Hong Kong tu, yang di mana dia dijadualkan untuk sambung pengajian dia tu, tak tahu bila tarikh sebenar dia, tapi pada awal tahun 2016. Nak dijadikan cerita, Otto ni pun mulalah bertolak ke Hong Kong pada 29 Disember 2015. Dalam penerbangan dia tu, dia ni tak adalah direct ke Hong Kong terus, guys. Dalam perjalanan dia tu, dia berhenti dulu dekat Korea Utara untuk melancong dulu dekat sana selama 5 hari, guys. Kiranya sebelum dia nak start pengajian dia tu, ada pergi enjoy dululah. Dah macam tak ada tempat lain nak melancong, situ juga dia pergi. Okeylah, tak apa. Sebab parent Otto ni pun ada cakap yang si Otto ni pun memang nak sangat lawat negara Korea Utara tu, nak tengok sendiri orang-orang dekat Korea Utara tu buat apa, budaya dekat sana tu pula macam mana kan. Macam yang Carol cakap tadi tu, dia ni kan orang yang jenis adventure gitu kan. So dengan minat dia tu, dia memang nak sangatlah pergi ke negara yang rare macam Korea Utara tu, guys. Otto ni dia tak bergerak secara solo tau. Dia bergerak secara berkumpulan dengan kawan-kawan dia yang lain. Terdiri daripada seramai 10 orang warga Amerika dan beberapa kawan dia yang lain. Ada seorang tu warga UK, ada seorang lagi tu warga Australia. Nak bagi tahu kat korang lah, yang dia tu sebenarnya pergi ke Korea Utara tu bukan seorang-seorang tau. Dia bergerak secara berkumpulan dengan member-member dia semua, guys. Mula-mula tu diorang ni memang menikmati percutian awal tahun baru diorang tu semua dengan normal je, guys. Memang macam biasa je aktiviti diorang time tu. Diorang just pergi bersosial dengan penduduk tempatan. Lepas tu bila waktu malam pula, diorang pergi clubbing, pergi minum-minum, diorang pergi jalan-jalan, sia-sia apa semua. Dan yang paling dinantikan adalah countdown New Year dekat dataran Kim Il Sung, Pyongyang. So nak dijadikan cerita, lepas dah settle diorang punya aktiviti semua tu, diorang pun baliklah ke hotel diorang, yang di mana pada masa tu diorang punya hotel ni dekat hotel antarabangsa Yakado yang terletak di Pyongyang. Sampai je diorang dekat hotel tu, tiba-tiba diorang semua ni macam nak
buat satu challenge tau. Challenge tu adalah challenge untuk pergi ke tingkat 5 hotel tu. Ada apa dekat tingkat 5 tu sampai nak buat challenge sebagai kan? Untuk pengetahuan korang, dekat tingkat 5 tu adalah kawasan larangan bagi pelancong. Tingkat 5 tu adalah khas untuk para pekerja sahaja guys. Kiranya orang luar memang tak boleh nak masuk dekat tingkat 5 tu. Tapi diorang ni acah-acah kaki langgar dekat negara orang pula tu. Jadi diorang semua pun pergilah ke tingkat 5 tu guys. Time diorang dah sampai dekat tingkat 5 tu, diorang ada buat recording tau. Diorang ada record lah tapi Carol memang tak boleh nak tunjukkan lah video dia, ada copyright issue nanti kan. So dekat dalam video tu memang kita boleh nampak lah dekat tingkat 5 tu memang tersangat sunyi guys. Tak ada seorang pun dekat tingkat 5 tu. Apa yang ada dekat situ adalah bila dilihat pada dinding-dinding koridor yang ada dekat tingkat 5 tu, dinding-dinding dia tu dipenuhi dengan slogan-slogan propaganda Korea Utara. Contohnya propaganda untuk agungkan negara diorang sendiri, propaganda untuk agungkan pemimpin diorang sendiri, and macam-macam lagi propaganda yang ada dekat situ. Even nampak macam tak ada orang dekat tingkat 5 tu, tapi actually gerak-geri diorang semua ni dirakam oleh CCTV yang ada dekat tingkat 5 tu guys. And sebenarnya sebelum-sebelum ni pun ada je pelancong yang masuk dekat tingkat 5 tu, tapi bila ada orang Korea Utara datang dekat diorang cakap macam ni, "Oi, kat sini mana boleh masuk?" Diorang pun apa lagi buat-buat muka innocent lah. "Cik, sorry cik, saya tak tahu kat sini tak boleh masuk cik. Minta maaf cik And then diorang pun terlepas. Tapi guys, this time pelancong yang masuk dekat tingkat 5 kali ni, iaitu si Otto tu, even time tu tak ada siapa yang tegur dia, tapi ada CCTV yang merakam gerak-geri dia. And time CCTV rakam tu, boleh pula dia pergi curi poster slogan propaganda yang melekat dekat dinding tu. Time tu pukul 2 pagi guys. Member-member Otto yang lain tak tahu dekat mana diorang, tapi dekat dalam CCTV tu hanya kelihatan Otto seorang je time tu, and memang tersangat jelas muka dia yang pergi cabut poster tu. Lepas tu dia pergi bawa lagi poster, kira mencuri lah kan. Mungkin time tu dia ingat tak ada orang yang nampak dia, tu yang dia pergi berani sangat tu. Masalahnya keberanian yang dia ada tu tak kena tempat mat. Aku ulang lagi sekali, Korea Utara ni dah lah hubungan antara Korea Utara dengan Amerika macam mana kan, korang sendiri tahu kan, keruh. Tapi guys, niat dia rembat benda tu pun adalah untuk dijadikan sebagai kenangan. Bila dia balik nanti adalah benda yang dia boleh tunjuk dekat orang. Bolehlah dia bangga, ni aku dapat dekat Korea Utara ni. Macam gitulah cerita dia. Tu yang dia pergi rembat tu, sanggup sangat kan. Pada 2 Januari 2016, sehari selepas dia rembat poster tu, dia dengan kawan-kawan dia semua pun bersiap lah nak balik, nak meneruskan perjalanan ke Hong Kong pula untuk sambung belajar dekat situ kan. Tapi masa dia dekat airport, tiba-tiba dia kena tahan dengan tentera Korea Utara guys, and kena bawa pergi bilik soal siasat. Sebelum dia bergerak ke bilik soal siasat tu, kawan-kawan dia adalah yang pergi nganjing dia kan. Habis kan kau lepas ni memang tak balik kan kau. Kita orang memang takkan jumpa kau lagi lepas ni. Benda tu just gurau je. Tapi masa kapal terbang dia orang dah nak berlepas tu, Otto memang tak naik lagi dekat kapal terbang dia tu. And dekat sini memang dah kantoi lah yang Otto tu pergi rembat poster tu guys. 2 bulan selepas tu, iaitu pada 29 Februari 2016, unit propaganda Korea Utara diorang pergi siarkan pengakuan daripada Otto berkenaan dengan apa yang dia dah buat tu semua. Maksudnya yang dia pergi curi poster propaganda tu kan. So Otto pun pergi ceritakan pasal dia curi tu semua, and dia punya pengakuan tu disiarkan dekat semua TV yang ada dekat Korea Utara. Ini just pengakuan tau, bukan perbicaraan. And dalam pengakuan tu juga, Otto ni sebenarnya telah dipaksa untuk menampakkan yang kerajaan Amerika yang bersalah dalam hal ni. Otto kena paksa cakap yang di mana, ni contoh je lah ni semua salah Amerika, diorang yang suruh aku buat jahat dekat Korea Utara. Lebih kurang macam tu, tapi maksud dia sama lah apa yang kita nak sampaikan. Otto ni kena paksa cakap macam tu kalau dia nak pengampunan ataupun hukuman dia diringankan guys. And then 16 hari kemudiannya, iaitu pada 16 Mac 2016, perbicaraan pun berlangsung guys. Sebelum ni kan dia kena paksa cakap yang Amerika paksa dia kan. Even dia dah cakap macam tu pun, semua tu sia-sia je guys. Kenapa sia-sia? Sebabnya lepas perbicaraan tu, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara guys. Dan dalam pada masa 15 tahun tu, dia juga kena buat kerja berat guys. Alright guys, masa si Otto Warmbier tu berada dalam tahanan Korea Utara kan, dia ni adalah salah seorang banduan yang sangat berharga untuk Korea Utara. Kenapa dia ni sangat berharga, sangat bernilai bagi Korea Utara tu? Okey, cerita dia macam ni. Macam yang korang semua tahu, Amerika dengan Korea Utara ni memang tak ngam langsung lah, senang cerita. Tak ngam daripada segi apa je, macam-macam guys. Salah satu sebab dia adalah berkenaan dengan senjata nuklear. Korea Utara ni guys selalu sangat test diorang punya senjata nuklear tau. Kenapa diorang selalu test diorang punya nuclear weapon tu? Salah satu sebab dia, Korea Utara ni diorang nak bagi tahu dekat satu dunia yang di mana diorang mempunyai military weapon yang bukan biasa-biasa guys. Boleh letupkan satu negara tu dalam sekelip mata je guys. That is one of the reason lah kenapa diorang buat test senjata nuklear diorang tu. Tapi even Korea Utara ni selalu sangat buat test senjata nuklear tu, Amerika ni selalu marah dekat Korea Utara. Kira macam Amerika ni selalu membantah lah tindakan Korea Utara tu pergi buat test nuklear weapon tu. So kita berbalik kepada Otto Warmbier sebagai tahanan yang berharga. Kira rasa korang dah dapat agak dah. Jadi sekarang ni Korea Utara cuba untuk buat perjanjian dengan Amerika supaya in case kalau Korea
Korea Utara buat test pasal nuclear weapon diorang, Amerika tak boleh nak sibuk-sibuk lagi pasal semua benda tu. And bila Amerika setuju untuk tak sibuk pasal benda tu, barulah si Korea Utara tu akan lepaskan auto. Kau nampak tak? Kalau Amerika nak auto, Amerika kena buat perjanjian dengan Korea Utara pasal nuclear weapon tu, dan juga bukan tu je dan juga Amerika kena bayar 2 juta US dollar kepada Korea Utara sebagai kos rawatan auto semasa auto berada di bawah tahanan Korea Utara, guys. Kenapa sampai 2 juta? Sebabnya dikatakan masa auto ni dipenjarakan, dia ni dikatakan koma selama 15 bulan. So 2 juta tu adalah untuk kos rawatan auto masa dia koma dekat dalam penjara tu, guys. Tapi kenapa dia koma? Betul ke dia koma? So, orang-orang yang terlibat untuk bawa auto balik ke Amerika adalah Mike Flukinger dan juga Dan Thompson. Mike Flukinger ni adalah seorang doktor. Dia yang akan tengok keadaan auto nanti macam mana dekat masa diorang dah sampai dekat Korea Utara tu, masa diorang nak ambil auto tu. Dan juga si Dan Thompson ni merupakan seorang pilot kepada kapal terbang yang diorang akan pergi ke Korea Utara tu. Jadi, dua orang ni adalah antara orang penting yang menjalankan misi untuk membawa pulang auto Wombier ke Amerika Syarikat, guys. Sebelum diorang nak bergerak ke Korea Utara tu, diorang ni mempunyai beberapa masalah. Yang pertama, Dr. Mike ada dapat satu nota yang di mana dekat dalam nota tu bagi tahu bahawa auto Wombier koma selama 15 bulan, yang macam Carol cakapkan tadi tu. So dalam kepala otak Dr. Mike time tu, dia dapat rasakan yang auto ni confirm kena tibai masa dekat dalam penjara, sampaikan boleh koma 15 bulan tu, guys. Itu apa yang Dr. Mike rasa tu. Orang belum gerak ke Korea Utara lagi Si Dr. Mike tu just dapat nota je tau. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, diorang ada minta kebenaran dengan Korea Utara untuk isi minyak dekat Pyongyang. Pyongyang tu adalah salah satu daerah dekat Korea Utara lah. And dekat Pyongyang tu juga diorang akan mendarat untuk ambil auto bawa balik ke Amerika. Tapi masalahnya Korea Utara tak bagi kapal terbang diorang untuk isi minyak dekat Pyongyang. Kenapa Korea Utara tak bagi Amerika untuk isi minyak? Time tu adalah beberapa sekatan yang dibuat oleh Korea Utara terhadap Amerika ni, and Amerika pun ada buat sekatan terhadap Korea Utara. Jadi diorang ni memang tak ngam lah, sampai kan nak isi minyak kapal terbang pun tak bagi, beb. Itu adalah masalah yang kedua. Jadi solution dia macam mana? Okey, jom cari cerita, guys. Pada 10 Jun 2017, hari Sabtu time tu, diorang semua pun bergeraklah daripada Amerika ke Korea Utara. Tapi diorang bukan pergi direct ke Korea Utara tau. Kapal terbang diorang semua tu mendarat dekat Jepun dulu, guys. Tujuan diorang mendarat dekat Jepun dulu tu adalah untuk minta tolong Jepun bagi tahu dekat menara kawalan Korea Utara yang di mana kapal terbang Amerika nak masuk ke ruang udara Korea Utara, guys. Kalau tak buat macam gitu, kapal terbang Amerika tu memang macam gitu je lah, kena tembak dengan Korea Utara. So nak tak nak, diorang memang kena berhenti dekat Jepun dulu. So bila Jepun dah inform dekat Korea Utara yang kapal terbang Amerika nak masuk ke ruang udara Korea Utara tu, Korea Utara setuju, and barulah kapal terbang Amerika tu masuk ke Korea Utara and mendarat dekat Pyongyang. Lepas diorang dah mendarat tu, tim perubatan yang diketuai oleh Dr. Mike tadi tu, diorang semua pun terus di-escort oleh pihak berkuasa Korea Utara untuk pergi ke hospital Pyongyang yang menempatkan auto Wombier tu, guys. Masa tim Dr. Mike tu sampai dekat hospital tu, yang mengejutkan Dr. Mike adalah auto Wombier tak koma pun time tu. Sebelum ni kan Dr. Mike diberitahu bahawa auto ni koma selama 15 bulan kan, tapi bila diorang sampai, diorang tengok auto tu tak koma pun. Tapi even dia tak koma pun, keadaan auto time tu memang tersangat lemah. Even dia lemah, tapi dia still lagi boleh respon dengan setiap pertanyaan Dr. Mike time tu, guys. Dia punya respon tu just macam gerakkan mata, gerakkan jari, gerakkan tangan, macam tu je lah respon dia. Alright, so sekarang ni Dr. Mike jumpa dengan Dr. Korea Utara yang mengendalikan auto selama ni, and Dr. Mike tanya dekat Dr. Korea Utara apa yang sebenarnya berlaku dekat auto ni sampaikan dia boleh jadi macam gitu. So jawapan yang diberikan oleh Dr. Korea Utara tu agak tak memuaskan and tak ada jawapan yang tepat tau. Tapi doktor tu bagi dua kemungkinan yang berlaku kepada auto ni sampaikan auto tu boleh jadi macam gitu. Yang pertama, auto ni mungkin terkena keracunan botulism. Keracunan botulism ni adalah keadaan yang di mana toksin pergi serang saraf-saraf dalam badan manusia. Salah satu punca keracunan tu adalah daripada makanan yang tercemar, guys. Doktor Korea Utara tu difahamkan yang di mana sebelum auto masuk hospital, auto ni dikatakan telah memakan daging babi. Maybe daging babi tu yang tercemar and membuatkan auto jadi sampai macam tu sekali. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua pula, sebelum auto dimasukkan ke dalam hospital, auto diberikan sedatif yang agak tinggi, guys. Dia punya dos tu. Kenapa auto diberikan sedatif pula? Dikatakan malam sebelum auto masuk ke hospital tu, auto ni macam orang kena sampuk, gelisah tak tentu pasal. Itu pasal diorang pergi bagi sedatif dengan dos yang sangat tinggi tu kepada auto. Itu adalah kemungkinan yang kedua, guys, daripada Dr. Korea Utara tu. So dekat sini nak cakap kena torture, kena dera dengan Korea Utara macam susah juga tau, guys. Sebabnya masa tim perubatan Dr. Mike check satu badan auto tu, memang tak ada langsung kesan ataupun tanda-tanda penderaan, tak ada tanda-tanda penyeksaan dekat badan auto time tu, guys. Semuanya cantik belaka je.
Pada 13 Jun 2017, Otto akhirnya dibenarkan pulang ke Amerika, and sampai dia dekat Amerika, dia terus disambut oleh mak ayah dia dan adik-beradik dia yang lain, guys. Masa dia jumpa dengan mak ayah dia tu, body posture dia memang menunjukkan reaksi yang sangat positif. Mungkin dia dah lama tak jumpa mak ayah dia, jadi dia macam happy gila time tu. Dia kemudiannya digegaskan ke hospital University Cincinnati untuk mendapatkan rawatan susulan dekat situ, guys. Masa dia dirawat di hospital Cincinnati tu, hasil laporan kesihatan Otto mengatakan yang Otto ni menunjukkan tanda tak faham apa yang orang cakap dekat dia tau. Dia juga langsung tak bertindak balas dengan sebarang pertanyaan, dan dia juga langsung tak ada reaction terhadap sekeliling dia. Senang cakap, Otto masa tu dia ni macam blur gila, guys. Dia tak tahu apa yang jadi dekat diri dia, and dia just baring macam orang koma dalam keadaan mata yang terbuka. Korang boleh imagine tak? Lepas seminggu dia balik ke Amerika, dia secara tiba-tiba meninggal dunia disebabkan serangan cardiopulmonary. Serangan tu membuatkan jantung, pernafasan dan kesedaran Otto gagal untuk berfungsi dengan serentak. Jadi serangan itulah yang membuatkan Otto tak sedarkan diri dia buat selama-lamanya, guys. Dia meninggal pada usia 22 tahun. Masa mak bapak Otto ni ditemu ramai oleh media, diorang bagi tahu yang di mana masa Otto sampai dekat airport tu memang dia ada reaction positif, tapi dia lebih kepada orang buta and pekak. Mata dia tu just renung kosong je. Dia punya perilaku dia macam orang koma, guys. Mak bapak Otto bagi tahu lagi yang di mana keadaan gigi Otto dekat bahagian bawah tu umpama macam dicabut dengan menggunakan plier, dan kemudiannya gigi tu disambungkan balik. Tapi sambungan dia tu tak berapa dalam keadaan yang betul, guys. Orang yang sambungkan tu tak sambungkan betul-betul, jadi nampak macam cacat sikit. Suhu badan Otto time tu juga tinggi gila, guys, 40 degree Celsius, and bahagian kaki Otto pula ada satu kesan parut yang besar tau. So bila je Presiden Donald Trump dengar macam gitu, dia terus tuduh kerajaan Korea Utara pergi dera Otto Warmbier sampai mati, and Korea Utara yang bertanggungjawab atas kematian Otto. Tapi time tu Korea Utara memang tak ngaku lah cerita dia, guys. Even Trump cakap macam itu pun, tapi tak ada bukti yang kukuh yang boleh membuktikan Korea Utara adalah orang yang bertanggungjawab terhadap kematian Otto. Habis tu apa sebenarnya yang menyebabkan kematian Otto? Ni yang menjadi misteri ni. Nak kata kena dera, kena seksa, tak ada bukti yang kukuh. Setakat ada parut dekat kaki and gigi Otto yang tak teratur tu memang susah, guys. Hasil bedah siasat pula mengatakan yang di mana keadaan otak Otto masa tu kekurangan oksigen dalam tempoh yang agak panjang sampai menyebabkan Otto ni mengalami anoxik yang teruk, iaitu sejenis penyakit encephalopathy. Penyakit ni berpunca daripada kekurangan oksigen dekat dalam otak and menyebabkan otak jadi rosak, guys. So apakah punca Otto sampai tak cukup oksigen? Tak ada bukti yang kukuh untuk memperkuatkan perkara tu semua, guys. Korea Utara ke penyebab dia? Pening fikir, guys. Jadi finally Otto Warmbier ni diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tadi Trump tuduh Korea Utara sebagai punca kepada kematian Otto, kan? Tapi selepas 2 tahun kejadian, iaitu pada 27 Februari 2019, Trump ni jumpa dengan Kim Jong Un. Lepas dia jumpa dengan Kim Jong Un, Trump pergi cakap Kim Jong Un orang yang baik, orang yang friendly. Trump banyak puji dia lah. Tapi bila mak bapak Otto dengar macam gitu, koyaklah dorang, babe. Sebelum ni bukan main lagi, tapi sekarang ni dah lain. Bila media tanya dekat White House, apa komen anda berkenaan dengan kematian Otto? Adakah Korea Utara bertanggungjawab? And then diorang pun cakap no comment. And mak bapak Otto pun ada cerita yang di mana masa diorang jumpa dengan orang White House, salah seorang daripada orang White House tu pergi cakap macam ni dekat mak bapak Otto, siapa suruh kau bagi anak kau untuk pergi ke Korea Utara? Kau tengok kan dah susahkan orang. So sekarang ni nak salahkan siapa? Korang sendiri boleh jawab. Pengajaran dia, kalau pergi tempat orang, janganlah buat hal. Kena behave. Sebelum nak buat apa-apa tu, kena fikir dulu, okay? Sekian from Khairul Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.